perkongsian pagi ini adalah tentang lemak. Lemak ni satu topik yang sangat menarik dan sangat penting. So hari ni saya nak kongsi pasal the good, the bad and the ugly. Lemak yang baik, tak berapa baik dan yang memang teruk betul lah. Itu bahasa mudahnya. Okey. Jadi sedikit latar belakang. Sebenarnya tentang lemak ni telah banyak kajian dijalankan, pakar nutrisi, doktor. Jadi dia orang cakap ada kepentingan tentang diet rendah lemak. Maknanya dari segi pemakanan, kita kena pastikan kandungan lemak kita rendah sebab dia penting untuk dua perkara. Yang pertama, penurunan berat badan. Yang kedua, untuk kekalkan kesihatan. Jadi maknanya kita boleh makan lemak tapi kena pastikan kandungan pemakanan harian kita adalah rendah lemak. Jadi lemak baik dan lemak tak baik. Jadi ini kita kena faham. Bukan semua lemak tak baik dan bukan semua lemak baik. Tapi badan kita perlukan lemak. Ini kita kena faham. Jadi kalau ada orang beritahu kita, aku nak buang semua lemak, aku tak nak makan lemak, itu salah. Sebab apa? Lemak, protein dan karbohidrat ni adalah nutrisi ataupun zat yang diperlukan badan untuk dapatkan tenaga. Jadi kalau kita tak makan tiga benda ni, badan kita ada masalah. Sebab Allah Ta'ala dah jadikan badan kita memerlukan tiga komponen utama ni lah. Ada banyak lagi komponen tapi yang utama adalah lemak, protein dan karbohidrat. Tetapi ingat, dari segi kandungan kalori ataupun tenaga, lemak ni dia 2 kali ganda lebih tinggi berbanding protein dan karbohidrat. Maknanya apa? So mungkin kalau kita makan satu benda yang berlemak tu, dia punya kalori double. Sebab lemak. Jadi sebab itulah ramai orang beranggapan lemak ni tak sihat. So apa-apa dia tengok, lemak lah kan. Kalau kata kita siang ayam tu semua nak buang apa? Bahagian kulit kan. Sebab apa kita fikir lemak tak sihat. Tapi kita kena faham lemak ni penting untuk badan kita. Lemak ni sangat penting untuk badan kita. Ya. Alright, so saya teruskan. Okey. So lemak penting sebab apa? Okey, lemak ni adalah bahan bakar, fuel, minyak. Dia menyediakan tenaga 2 kali ganda lebih banyak berbanding jenis makanan lain. Itu sebab kadang-kadang kita tengok atlet dan sebagainya, untuk dia boost balik energi, dia akan cepat-cepat makan energy bar. Contohnya macam saya dulu pernah naik Gunung Kinabalu, sampai dekat checkpoint tu, guide kita akan suruh makan coklat. Sebab coklat ni tinggi lemak, supaya kita punya energy level tu terus naik balik. Sebab dia bagi energi 2 kali ganda lebih banyak berbanding dengan makanan lain. So lemak yang baik ni disebut HDL. Mungkin pernah dengar siapa pergi medical check up. Alright? Yeah. So yang ini boleh membantu mengeluarkan kolesterol yang berbahaya dari arteri. Itu kerja HDL ni. Dia keluarkan kolesterol yang bahaya daripada saluran darah kita. Alright? Kemudian vitamin A, D dan E boleh larut dalam lemak dan disimpan di dalam tisu-tisu lemak. Jadi orang yang biasanya kurang lemak ni ada masalah juga. Sebab apa? Dia tak boleh nak simpan, nak retain vitamin A, D dengan E dia sebab kurang lemak dalam badan. Jadi ada 3 jenis lemak. So yang pertama kita tengok adalah lemak tak tepung. Lemak tak tepung ni adalah lemak yang lembut dan dia cair pada suhu yang lebih rendah. Dia ada 2 jenis. Mono tak tepu dan poli tak tepu. Ini kita panggil lemak yang baik, lemak yang sihat. Dia tak membeku pada suhu bilik. So dia selamat. Lemak yang tak berapa baik ni adalah lemak tepu. Saturated fat. Mungkin pernah dengar. Kalau kita baca label nutrisi hari Selasa itu, saya share pasal baca label nutrisi dekat produk makanan kita kan. So lemak tepu ni banyak dalam produk macam daging, mentega, keju, cheese. Sekarang ni orang Malaysia suka sangat makan cheese. Habis semua benda ada cheese. Betul tak? Goreng pisang cheese. Hampir semua benda lah letak cheese. Alright, jadi dia tak berapa sihat. Tak berapa sihat. Sangat bahaya. Susu penuh krim, santan kelapa, ni ada banyak lemak tepu. Okey, kemudian kita ada yang paling berbahaya. Ini yang kita panggil ugly fat ni. Ini kita panggil trans fat. Trans fat ni minyak sayuran yang telah mengalami proses penghidrogenan. Maknanya dengan kata lain, trans fat ni adalah buatan manusia. Buatan manusia.
dia banyak ada dalam margarin yang keras dan minyak sapi sayuran, kan. Jadi tujuan utama trans fat ni dia untuk menjadikan makanan tu rasa lagi sedap, lagi kita nak makan dan tahan lama. Itu tujuan dia. Dia tak ada kebaikan kepada tubuh badan. Dia lebih kepada kesedapan dan nak membantu makanan tu tahan lebih lama. Itu fungsi dia. So ni ada 3 jenis lemak. Kan? Jadi kalau kita tengok contoh-contoh lemak baik ni adalah seperti minyak sayuran, kacang-kacang, siapa suka macam kacang-kacang, ini semua bagus. Ikan, salmon, tuna, sardin, ini semua sumber lemak baik. Omega 3 dia panggil. Omega 3. So lemak tepung ni adalah produk tenusu lah. Susu, keju, mentega, aiskrim, daging merah. Daging merah ni maksud saya adalah seperti lembu, kambing, minyak kelapa sawit. Okey, kemudian trans fat. Trans fat ni banyak kepada makanan-makanan fast food kita lah hari ni. Budaya pemakanan rakyat seluruh dunia sebenarnya. Senang nak makan, sedap. Order saja sampai ke rumah. Roti burger, pizza, makanan yang digoreng ni memang banyak sangat trans fat. Makanan ringan seperti krepek, biskut, ni semua banyak trans fat. Jadi kita kena jaga-jaga, hati-hati. Apa kesan lemak berlebihan? Inilah kesannya. Lemak visceral yang tinggi, memang gambar tak censored sikit, saya mohon maaf. Tapi untuk bagi kita gambaran. Tapi itulah dianya. Perut buncit ni memang bahaya sebenarnya. Saya pernah kongsi pasal lemak visceral, nanti kita kongsi lagi. So antara puncanya adalah pemakanan. Okey, kemudian kita kena faham kurus tidak bermakna sihat. Kurus tak bermakna sihat. Ada orang memang nampak kurus tapi dekat dalam badan penuh dengan lemak. Ada juga kes macam ni. Ini selalu berlaku kalau wanita di sebelah Asia lah. Kebanyakannya memang tubuh badan macam model, tetapi dalaman tu sebab utama adalah amalan pemakanan. Jadi kena check lah, kena check. Okey, jadi sihat ni adalah satu pilihan. Macam mesin apa ni? mesin apa ni? Macam komputer. Macam komputer pokok kawan ni. Jadi kita kena tengok mana satu enjin badan yang kita nak. Kalau kita tengok sahabat kita yang bersenam, dia makan buah apple, tengok enjin dia mantap, sihat. Kalau boleh kita nak macam tu lah enjin kita sampai akhir hayat kita, insyaAllah, amin. Tapi kalau kata amalan pemakanan kita tak sihat, tengok berkarat, penuh dengan grease, minyak. Jadi ini sebenarnya gambaran yang paling bagus yang kita boleh kongsi dengan sahabat kita. Sebab apa? You are what you eat. Setuju? Kan? Kita adalah apa yang kita makan. Tak ada siapa yang... Tapi tak apa, Nurul boleh hantar workshop, boleh dia prepare kan? Kalau lah boleh Datuk. Masalah badan kita ni satu je. Spare part pun susah, mahal pula tu. Kalau macam kereta, betul-betul macam kereta, kita boleh tukar kereta. Ni badan kita tak ada tukarnya. Betul. Tengah pasal enjin baru pula. Tak lama. Okey. Beli enjin baru, buat enjin baru. So tips untuk memilih makanan, jadi kita tak ada pilihan lah. Kita tak ada pilihan, tapi kita kena jaga satu-satunya enjin yang kita ada. Bak kata Jim Rohn kan, your body is the only place where you live, kan? Satu tempat tu je. Jadi apa yang kita boleh buat, tips untuk memilih makanan ni saya kongsi 4 tips mudah yang kita boleh start. Yang pertama, gantikan lemak tepu dengan lemak tak tepu. Contohnya sebelum ni kita masak gunakan pelanta atau mentega kan. Contohnya dulu sebelum ni saya tak tahu. Dulu saya masak nasi goreng saya suka buat nasi goreng pagi-pagi, saya tengok nasi tak habis tu, saya goreng dengan margarin dengan pelanta sebab saya tengok iklan TV dia buat macam tu. Memang sedap. Memang sedap. Sebab saya tengok iklan TV, rupa-rupanya bahaya. Jadi kalau boleh pertama sekali kita tukar minyak masak kita kepada minyak masak yang lebih sihat. Minyak zaitun kan memang mahal sikit tapi memang sihat. Itu yang pertama. Okey, yang kedua Amirul, yang lebih teruk lagi yang minyak yang diguna berulang-ulang kali. Ya, itu pun sangat berbahaya. Yes, recycle. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana kan, recycle. Kadang orang meniaga, kita tak salahkan dia orang nak jimat kan. Kita tengok minyak ni hitam pekat dah untuk goreng makanan yang kita suka tu kan. Kita tengok pun takut. Saya ada seorang sahabat, dia pernah kongsi dengan saya, biasanya orang meniaga ni tukar minyak seminggu sekali. Jadi bayangkan berapa kali dia recycle. Tapi dia orang kata kalau gerai-gerai tu biasa menok original minyak tau.
Kebanyakan betul. gerai itu yang tak ikut tu. Memang dia udahlah dia tukar seminggu sekali dah tu. Dan kadang-kadang sumbernya pun dia ambil memang Nak recycle save kan? lagi. Sebab dia orang nak jimat susah kan tu. saving. Tapi bila kita dah tahu ni, kita buatlah pilihan yang lebih bijak. Yang keduanya, kita dapatkan yang terbaik daripada makanan kita. Maknanya kalau kita beli makanan yang packaging, kita baca label nutrisi. Pilih yang lebih baik, lebih sihat. Supaya kita tahu apa yang masuk dalam badan kita. Nombor 3 pun samalah, buat pilihan yang lebih sihat, kurangkan pengambilan lemak tepu, lemak trans. So macam saya selalu cakap, kurangkan santan dan yang bergoreng. Maknanya hari ni dah masak lemak, besok janganlah masak lemak lagi. Santan Kan? tak bagus Santan ada properties yang bagus, Datin. Cuma kita tak galakkan makan hari-hari. Kita tak galakkan makan boleh ya. hari ni dah masak lemak, besok tak payah masak lemak, besok buat sup pula. Kan? Nampaknya pengat pisang kena kontrol nampaknya. Janganlah makan hari-hari tu. Saya punya favourite juga tu pengat pisang. Tapi janganlah ambil hari-hari. So yang bergoreng pun sama, kurangkan. Bukan kata tak boleh makan, kurangkan. So yang keempat, antara apa amalan yang virgin terbaik, coconut tu Virgin coconut mana ada. tak ada lah dekat pasar ada dia orang makan coconut oil tu pasal apa coconut oil itu saya tak pasti nanti kita boleh kaji sama-sama. Virgin oil. virgin coconut oil Virgin virgin coconut coconut oil. oil. Kita ada dengar memang orang kata khasiat dia sangat-sangat banyak. Nanti mungkin kita boleh Dia tengok dua sama-sama. camsik sehari. Tahulah. Ada. Baca. In fact tak silap saya, pak mentua saya ada amalkan coconut oil tu. Nanti saya tanyakan dia. Yang keempatnya, makan omega 3 setiap hari. Omega 3 ni fish oil lah. Lemak yang baik. Alright. So apa nak buat? Suplemen okey tak? Fish oil. Suplemen okey. Fish oil. Okey, tak ada masalah. Fish oil Yes. Sangat-sangat digalakkan. Kami satu keluarga setiap hari ambil omega 3 fish oil ni. Sebab dia bagus untuk pelancaran darah, dia bagus untuk elakkan penyakit nyanyuk. Dia bagus sangat untuk bantu kita buang lemak tak baik. Sebab lemak tak baik ni nak buang daripada badan kita, kena ada lemak baik, kena balance omega 3 dan omega 6. Lemak tak baik tu omega 6. Kena balance. Jadi apa nak buat? Jadi kadang-kadang kita tengok benda ni, kita jadi takut. Lemak ni bahaya, langsung tak nak makan lemak. Jangan. Itu salah, statement yang salah. Ambillah lemak, tapi ambillah yang baik. Kalau terpaksa ambil lemak yang tak baik, ambil berpada-pada, insyaAllah. So bila kita kurangkan lemak, kita boleh kurangkan berat badan. Ni saya nak kongsi sajalah rakan-rakan yang, sebab dia ubah cara pemakanan. Macam ni Bob ni dia turun 60 kilo, Dr. Kamaro ni boleh turun 50 kilo, dan Alice ni turun 35 kilo. So ini saja saya kongsi amalan pemakanan sihat. So kalau sarapan, kita akan cakap ambillah nutrisi. So saya saja nak share, nutrition ni sangat-sangat penting. So macam kami dah hampir 10 tahun amalkan nutrisi Herbalife ni. Sebab untuk sarapan, sebab lemak dia sangat rendah, kalori rendah untuk sarapan. Jadi saya nak sudahi perkongsian pagi ni dengan satu hadis berkaitan kesihatan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan, kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik dari kesihatan selepas keyakinan kita, selepas iman kita. Hadis riwayat Ibnu Majah. So itulah perkongsian hari ini. So jangan lupa perkongsian kita minggu depan, dan juga senaman kita hari Ahad ni. InsyaAllah ada senaman luar biasa. Coach Subian kata ada senaman duduk juga hari Ahad ni. Dia akan